Kalau rumah dibayar dengan harganya, gaji dibayar dengan nilai seseorang itu, apatah lagi kalau syurga. Syurga juga dibayar dengan harganya, tuan-tuan perempuan. Sayang kalau kita nak syurga tapi kita tidak membeli harganya. Sayang kalau kita mengharapkan kita mendapat syurga yang tertinggi tapi kita kompromi pada membayar nilainya. Tuan-tuan perempuan, manusia ini bergantung kepada nilainya. Kalau emas bernilai, makin lama makin mahal. Kalau rumah bernilai, makin lama makin mahal. Kalau gaji bernilai, makin lama makin mahal. Pangkat bernilai, makin lama makin tinggi. Jadi sayang kalau semua benda naik nilainya kerana masa. Sayang kalau manusia itu sendiri tidak naik nilainya. Kita tak naik nilai. Kita ni tak ada naik nilai, rugi. Nilai yang kita nak naik di sisi Allah Ta'ala adalah taqwa. Manusia yang bertakwa maka harganya mahal. Manusia yang tidak bertakwa maka harganya murah. Jadi kita nak tak nak kena ada nilai takwa. Takwa ni apa dia? Kalau di pejabat kerja 8 jam, pukul 8 masuk, pukul 5 balik. Seorang gaji 3,000, seorang gaji 8,000, seorang gaji 13,000. Beza gaji ini bergantung pada nilai dia. Dan orang yang nak naik gaji, dia kena naikkan nilai. Bukan sailang kawan tu. Turunkan dia pangkat, kita ambil gaji besar. Kerana nilai itulah dia naik pangkat. Jadi kita juga tuan-tuan perempuan bergantung pada nilai kita di sisi Allah. Kalau kita nak darjat kita naik di sisi Allah, maka kita kena tahulah apakah area yang nak kita fokus. Kalau dalam bidang mekaniknya, dia kena tingkatkan kepakaran macam mana nak skill, kemahiran nak siapkan kereta lah. Kalau bidang accountingnya, dia tahu macam mana nak selesaikan account. Kalau dalam bidang perniagaannya, dia tahu macam mana nak bawa profit. Kalau dalam bidang medical ke doktor ke, dia pandai macam mana nak baca alat ke ataupun simptom seseorang sakit apa dia ni. Dia tahu dah apa benda. Orang lain perlukan seminggu nak tentukan masalah penyakit kawan tu. Dia doktor pakar. Pesakit tu ngadu sekejap je. Saya tahu ni sakit apa ni. Sakit apa dok? Sakit hati. Dia sakit hati tu lain lah. Jadi nilai kita berubah bergantung pada apa yang kita ada. Di sisi Allah Ta'ala juga kita bergantung pada apa yang kita ada, tuan-tuan. Takwa itulah yang menentukan kita naik ataupun tinggi, ataupun rendah. Takwa ni artinya takut. Kalau kita tak takut pada Allah Ta'ala, maksudnya rendahlah nilai kita. Kalau kita tinggi takut pada Allah, maka hebatlah nilai itu. Takut ni diterjemahkan dengan taatnya kita pada suruhan dan jauhnya kita daripada larangan tu. Itu nilai takut. Orang yang ada ilmu, dia ada nilai takut. Kalau dia ada ilmu tapi tak takut, kita tak panggil dia orang berilmu. Kita panggil dia orang yang bermaklumat. Maklumat dan berilmu lain. Knowledgeable dengan informatif lain. Dia seorang yang sangat bermaklumat, tapi cakap tak serupa bikin. Dia seorang knowledgeable, cakap serupa bikin. Jadi orang yang ada ilmu, dia mesti acknowledge Allah itu Maha Esa
Jadi takut dia pada Allah itu lambang nilai takwa. Jadi takwa ini diukur dengan sejauh mana kita tahu suruhan dan larangan. Yang kedua, mesti ada rasa malu. Takwa dinisbahkan dengan rasa malunya kita pada Allah. Kalau takwa tapi tak malu, malu di sini artinya dia tidak tahu kenapa dia mesti melakukan ibadah sedangkan dia menumpang. Asas kepada rasa malu adalah bila kita tahu kita ni menumpang. Kalau kita menumpang sesuatu nikmat, kita tumpang kereta, kita tumpang pejabat, kita tumpang rumah, kita tumpang pinjam buku lah, pinjam. Dia punya feeling tu lain. Kita tak boleh suruh sah driver, bang, kan depan tu ada 7-Eleven, berhenti jap, saya nak beli Coca-Cola. Depan tu ada farmasi, beli jap, saya nak beli ubat batuk. Depan tu sikit nanti ada kedai runcit Pak Ahmad, berhenti jap nak beli pisang. Kita tumpang orang, kita pula bagi dia arahan. Patutnya kita menumpang ikut keadaan. Sebab kita menumpang tahu diri kita. Hakikat sebenar, kita juga menumpang di dalam nikmat Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, nafsu, akal, semua ini tumpang belaga. Pinjam. Sebab asas kepada pinjaman, dianya mesti dipulangkan, lalu orang itu akan tengok yang kita pinjam ni, apa kita dah buat. Itu asas pinjaman. Dalam kita pinjam mata yang Allah bagi pinjam, kita tengok maksiat. Allah bagi telinga, kita dengar umpat. Allah bagi mulut, kita bercakap benda buruk. Allah bagi tangan, kaki, perut, nafsu, semua itu semua Allah akan tanya. Jadi nilai takwa bergantung pada sejauh mana kita menzahirkan taat pada setiap panca indera. Mata ada nilai takwa, nilai taat. Telinga ada nilai taat. Mana kita nak tingkatkan nilai itu? 3, mesti ada rasa harap. Orang yang harap kepada Allah ni, maka dia ada nilai takwa. Orang yang tinggi nilai takwa, tinggi nilai harapan dia pada Allah, bukan makhluk. Jadi macam mana kita nak ukur harapan kita pada Allah? Tengok macam mana kita berhadapan dengan ujian. Kita harapkan makhluk to solve the problem ke? Atau sebelum mengharapkan makhluk, kita bentang sejadah Allahu Akbar dengan dia. Dan tengok yakin kita dekat mana. Kita yakin makhluk ke atau yakin pada Allah? Yakin pada Allah tidak semestinya meninggalkan makhluk. Tapi mula-mula itu bentang sejadah Allahu Akbar. Itu dipanggil sifat harap. Ya. Yang keempat, mesti ada rasa ta'zim. Nilai takwa seseorang bergantung kepada nilai ta'zimnya pada Allah. Kalau dia rasa Allah ni azim, agung, besar, hebat, gah, maka dia akan rasa dia kerdil, kecil, tak layak, hina. Dalam keadaan kecil, tak layak, hina itu Allah bagi macam-macam nikmat, lalu dia syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nilai ta'zim diukur sejauh mana kita mensyukuri kecilnya nikmat Allah yang ada, kita ada. Jangan kita tunggu nikmat yang besar sampai baru nak bersyukur. Apa jaminan kita nak bersyukur pada besarnya nikmat kalau nikmat yang kecil pun kita tak jumpa erti syukur? Ya. Jadi nilai kita di sisi Allah makin meningkat bila kita pandang semua yang kita ada itu sebagai nikmat yang besar. Macam kita menghadap sultan, kita cakap apa tuan-tuan? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Kenapa minta ampun? Belum salah lagi. Itu dipanggil salutation tu, maksudnya kita mengerdilkan diri, membesarkan dia. Walaupun tak salah lagi. Belum salah lagi minta ampun. Terima kasih tuanku datang mencemar duli ke tempat patik. Dia turun je, kita sampai sebut mencemar duli pula.
Itu lafaz yang menunjukkan kita agungkan dia, hormat dia. Dengan Allah Ta'ala patut lebih lagi daripada kita bercakap dengan Sultan. Itu cara dia. Bahkan lebih lagi rasa tu. Kita mensyukuri dengan semua nikmat yang kita ada, dengan kita pulangkan nilai taat. Jadi takwa itu ada 4 komponen, iaitu takut, malu, harap, takzim, agung. Jadi 4 inilah yang menyebabkan takwa itu solid. Maka kalau ada takwa yang solid ini, maka kita tingkat nilai. Jangan kita dah makin lama kita hidup di dunia ni, kita tak tahu apa benda nak ditingkatkan. Kalau di pejabat lepas 5 tahun kerja masih tak pandai buat kerja, maka dia memang tak layak dinaikkan pangkat. Kalau pergi pejabat, tengok-tengok tak ada kerja, duduk main TikTok. Kita pun tanya, bang tak ada kerja? Saya pun tak tahulah saya kerja apa. Pergilah cari. Orang tak bagi, saya malas saya nak mandai-mandai. Jadi gaji jalan, gaji itu rezeki saya. Jadi dia tak faham. Sesungguhnya kalau kita diberikan nikmat yang banyak, diberikan segala macam nikmat, tapi kita tak pulangkan dengan nilai ibadah, kita sedang berfikir dengan fikiran yang tidak wajar. Sangat tidak wajar bila kita ambil gaji tapi tak buat kerja. Tak wajar. Sangat tak wajar kalau Allah bagi modal, mata, tangan, telinga, tenaga, masa, wang ringgit, ilmu, tapi kita tak zahirkan nilai taat. Tak wajar langsung. Tapi kalau dia tak boleh fikir sampai tahap tak wajarnya dia dengan sebab banyak nikmat tapi tak ada taat, maka sahlah nilai dia rendah. Ya? Maksudnya dia tak sampai nilai, dia tak nampak kenapa dia perlu melakukan ibadah pada Allah sedangkan dia sedang menumpang segala nikmat free of charge ni. Baik. Maka tahun baru ni tuan-tuan, tahun meningkatkan value, nilai. Di pejabat kita nak naik pangkat, kita nak naik gaji, kita nak tambah properti, kita nak jadi insan yang penting dalam sesebuah organisasi. Sayang kalau kita tak nak jadi orang yang penting di sisi Allah yang akan mengganjarkan syurga untuk orang yang rasa diri dia penting untuk Islam. Kita sikit pun tak nak involve dengan surau dan masjid di kawasan lokaliti kita. Kita hanya pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam, pergi masjid hanya sekadar Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi nak sikit bagi buah idea untuk tingkatkan nilai kebersamaan kita dengan orang yang membangunkan rumah-rumah Allah, maka nilai kita mungkin jauh sikit. Maka lepas ni kita kena start mana nak mula, engage dengan surau masjid, contribute dekat mana-mana biro surau masjid supaya kita ada rasa kebersamaan. Kita nak jadi seorang yang boleh bawa organisasi yang besar, susah. Kita attach, be part of the team tu. Kalau segan dekat surau sini, surau perumahan. Ni tak, pagi balik pagi. Jadi rugilah nilai kita tidak ada pada membangunkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Baik. Kita membahaskan kitab Ihya Al-Ulumuddin, yang mana kita bicarakan berkenaan dengan ilmu. Orang yang ada ilmu, maka dia akan takut pada Allah. Orang yang tak ada ilmu, maka dia susah nak takut pada Allah. Orang yang ada ilmu tapi tak takut pada Allah, maka orang ini tidak dipanggil orang berilmu. Orang yang takut pada Allah tapi ilmunya tak berapa tinggi, dia telah memiliki kriteria orang berilmu. Asas kepada ilmu, dia mesti berobjektifkan takut pada Allah. Apa juga kita belajar. Kalau apa yang kita belajar ini tidak contribute kepada jiwa yang akur pada Allah Ta'ala, maka dia hanyalah cabang dan furuk kepada matlamat utama belajar ilmu tu. Belajar. Kalau kita sangat detail dalam bab apa yang kita buat,
Kalau cerita bab anatomi, kita boleh sebut satu persatu. Kalau cerita bab kereta, kita tahu skru ni nak pasang dekat mana. Kalau cerita bab masakan, kita tahu semua nak masak. Tapi pasal Allah, kita bersangka-sangka. Saya rasa-rasalah Allah ni bersifat wujud. Saya rasa-rasalah Allah ni bersifat bercanggah dengan makhluk. Saya rasa-rasa. Punyalah miskinnya pemikiran. Apabila bab dunia sangat detail, dia boleh siap dan dia boleh lengkapkan. Dan dia tahu pentingnya untuk dia kuasai tugas dia di pejabat. Tetapi dia tak tahu tugas sebenar sebagai seorang hamba untuk kenal siapa pencipta. Tugas sebagai seorang hamba dan tugas sebagai seorang khalifah. Sebagai seorang hamba, kenal siapa pencipta. Sebagai khalifah, buat apa yang pencipta suruh. Ya. Tapi bukan sekadar tak kenal, malah tak tahu apa expectation pada kita. Apa tuntutan yang kita kena deliver. Apa deliverablesnya, tak tahu. Ya. Manusia akan jadi rugi yang bersangatan bila dia tak tahu apa tujuan sebenar diutus ke muka bumi ni. Kalau hanya sekadar untuk bekerja dan makan dan tidur dan berkahwin dan beranak, apa beza manusia dengan haiwan? Manusia diutus ni ada purpose, ada tujuan. Iaitu mentadbir alam untuk taat kepada Allah Ta'ala dan pulang bertemu dengan Allah dengan selamat. Pulang ke kampung namanya syurga. Jadi sebab itu kena letakkan nilai mujahadah. Jadi ilmu membawa erti kita kenal Allah. Nilai kenal inilah menyebabkan kita takut, kita malu, kita harap, kita agungkan dia. Sebab kenal. Beza orang tahu dengan kenal. Kalau kita tahu, oh saya tahu tu, polis tu saya tahu tu polis. Tahu je, tak kenal tu. Siapa Loh, bakal pak mentua. Terus salam. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Ahmad, kawan anak pakcik. Mari tolong pakcik, mari tolong pakcik. Terus tolong polis tadi. Sebab baru dia kenal bakal pak mentua. Mesti nak tunjukkan dia menantu yang bagus. Nak tackle anak dia mesti tackle bapak mentua tu. Ya. Sebab kenal. Kenal mencetuskan takut, kenal mencetuskan malu, kenal mencetuskan harap, kenal mencetuskan agung. Tapi kalau kita tak ada rasa takut, harap, malu, agung pada Allah, maka kita tak kenal siapa dia Allah. Bila kita tidak kenal siapa dia Allah, maka ilmu yang kita ada tak meet minimum requirement. Tidak meet minimum expectation untuk takut pada Allah. Ya. Walaupun dia mengkaji bintang, dia kaji ilmu falak. Bila dia kaji ilmu falak, dia tengok matahari. Matahari, macam mana matahari boleh berlakunya combustion dalam vacuum? Macam mana pembakaran berlaku dalam vacuum? Dia tak boleh nak fikir. Sebab pembakaran mesti ada udara, tapi matahari itu terbakar dalam vacuum. Dia takut pada Allah. Lain. Macam mana matahari ni dia self-burning, self-revolving, terbakar. Sedangkan tak ada api yang supply kat dia. Dia takut pada Allah. Macam mana matahari ni dia boleh terbakar tanpa boleh diukur bahan bakarannya? Apa dia bakar? Tak tahu. Takut pada Allah sebab kita tahu macam mana matahari itu diciptakan. Bakar diri sendiri, tak tahu apa bahan bakarannya dan dia terbakar dalam vacuum. Tengok matahari, dia mengaji astronomi, takut pada Allah. Maka itu nilai ilmu. Dia belajar anatomi, dia tengok macam mana fungsi buah pinggang. Dia belajar, dia tengok, ya Allah, kompleksnya buah pinggang ni. Allah ciptakan satu organ yang boleh menapis air. Kalau rosak buah pinggang, habislah kena dialisis. RM200 sekali dialisis, 3 kali seminggu.
Tapi sebab ada buah pinggang dia kaji, subhanallah, hebatnya buah pinggang. Dia rasa takut pada Allah. Ya? Dia rasa malu pada Allah. Dia rasa harapnya pada Allah lebih. Dia rasa agungnya Allah Ta'ala. Itu nilai ilmu. Dia belajar engineering. Dia belajar macam mana nak buat bangunan. Dia tengok macam mana Allah Ta'ala mencipta langit tanpa pasak, tanpa tiang. Dia rasa takut dan gerun. Dia tengok macam mana alam ini beroperasi. Matahari itu berpusing di atas orbitnya, bergerak. Kita mengelilingi matahari. Kita rasa matahari itu statik. Sebenarnya matahari ini bergerak 20,000 kilometer per saat. Laju. Ya, mengelilingi apa? Mengelilingi Bima Sakti lah. Pusing. Pusing. Nah, dia pusing dia punya bulatan, lepas tu ada dia punya tu pun pusing pula Bima Sakti. Bila mengkaji alam cakrawala, rasa takut pada Allah. Itu nilai ilmu. Tapi kalau kita belajar, kita tak takut pada Allah. Walaupun dia ada PhD dalam bidang syariah, master dalam bidang muamalat, degree dalam bidang hadis, tapi dia okey dengan riba, dia okey dengan zina, dia okey dengan apa semua jenis maksiat, maka kita tak panggil dia al-ulama. Ulama mesti ada nilai takut pada Allah. Baik, berkata pengarang kitab, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawa yang dicari adalah kelebihan menuntut ilmu. Berasal pada al-fadli, iaitu tambahan. Fadl, kelebihan itu tambahan. Apabila kita telah faham, maka tahulah kita betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu adalah satu kelebihan pada diri sendiri dan secara mutlak tanpa diperhubungkan dengan yang lain. Bila seseorang itu berilmu, tuan-tuan, dia kenal Allah, maka dia akan hasilkan tindakan. Ya. Penghasilan tindakan berasaskan kepada ilmu. Kalau dia bertindak tak wajar, maka apa yang dia ada juga tak wajar. Yang dicari kerana kemuliaan. Orang yang ada ilmu, maka dia mulia di sisi Allah Ta'ala dan keutamaannya tinggi. Lebih tinggi daripada dinar dan dirham. Kalau kita tuntut ilmu, maka ilmu akan jaga kita. Tapi kalau kita tuntut dinar dan dirham ataupun duit, maka kita terpaksa jaga duit. Sebab itu jangan kedekut duit untuk invest diri kita ni terhadap bidang agama ataupun ilmu lah khususnya. Ya, duit ni makin lama kita simpan lagi banyak, maka susah kita nak jaga dia. Tapi kalau kita invest kat diri sendiri, macam mana kita nak ada ilmu, maka ilmu tu tak lari. Ilmu tu tak lari, bahkan kita jadi orang yang lebih tenang menghadapi masa depan. Baik. Apabila ilmu itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajari ilmu adalah mencari yang lebih utama itu. Maka mengajarkannya adalah menjadi faedah bagi keutamaan. Lepas kita ada ilmu, tuntutan untuk menyampaikan ilmu itu juga ada keutamaan. Sebab tu kata Nabi SAW, orang yang alim dan orang yang jahil itu tak sama. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang idza ru'u dzukirallah, bila dilihat teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok balik diri kita, kalau orang tengok kita ni tuan-tuan, orang ingat Allah ke atau orang ingat lain? Kalau orang ingat, orang tengok kita teringat kepada Allah, maka itu ada nilai ilmu. Ya, kita orang tengok ingat Allah. Kalau orang tengok kita teringat clubbing, tengok kita teringat cycling, tengok kita teringat Ironman ke marathon ke, maka belum terlambat kita nak ubah pandangan pertama itu agar orang tengok kita ingat Allah. Urusan dunia tidak akan teratur selain dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan, pekerjaan dan perusahaan manusia itu terbatas pada 3 bahagian. Yang pertama, alam ini tidak dapat berdiri bila pokok ini tidak ada, iaitu pertanian, pentenunan dan perumahan untuk tempat tinggal dan juga siasah politik.
iaitu untuk kerukunan, persatuan dan gotong royong, mencapai sebab-sebab yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan dalam mengendalikannya. Yang kedua, hidup ini ialah yang mempersiapkan bagi tiap-tiap usaha tersebut dan melayaninya. Seperti pertukangan besi adalah melayani pertanian dan sejumlah usaha dengan persiapan alat-alatnya. Seperti membersihkan kapas dari bijinya dan membuat benang. Semua itu demi untuk bertenun kain dengan persiapan amal dan usahanya. Yang ketiga, penyempurnaan bagi pokok dan penghias seperti penumbuk, tepung dan membuat roti bagi pertanian, menggunting kain dan menjahit bagi pertenunan. Yang tersebut tadi bila dihubungkan dengan tegak berdirinya alam ini adalah seumpama bahagian-bahagian daripada seseorang. Bila dicantumkan kesemuanya, maka sempurnalah sebuah kehidupan. Begitu. Jadi nak akan ada kesempurnaan dunia, hidup kita ni contohnya kapal. Kapal tak sempurna kalau tak ada kayu. Kayu tak akan sempurna kalau tak ada pokok. Pokok kalau tak sempurna kalau tak ada siapa yang menanam. Penanam tak sempurna kalau tak ada SOP. Saling terkait itu maka sempurnalah sebuah kapal untuk diberi kepada manusia. Proses tu, itulah ilmu. Manusia perlukan ilmu demi ilmu untuk mendapat kesempurnaan hidup. Kalau dia ada sebahagian ilmu dan dia tempang sebahagian yang lain, maka tempang juga hidupnya. Tapi hidupnya paling tempang bagi orang manusia ni, dia panggil the biggest tragedy as human being. Benda yang paling teruk sebagai manusia ni, bila mana dia hidup, dia tak tahu apa tujuan hidup. Life without purpose. Hidup tanpa tujuan itu adalah yang paling dahsyat sekali tragedi bagi seorang manusia. Bukan aksiden, bukan meletup, bukan gunung berapi, bukan gempa bumi, bukan itu semua. Itu tragedi yang beyond our control, di luar kawalan manusia. Tragedi yang sangat dahsyat bukan tanah runtuh. Apabila manusia itu dia tak tahu hala tuju hidup dan akhirnya tak ada tindakan untuk menuju ke arah hala tuju yang betul. Ya. Di barat sebagai contoh, mereka hidup dah mencapai tahap kestabilan hidup yang berkualiti. Ya, di Denmark ke, di New Zealand ke, di Australia ke, gaji mereka tinggi, taraf hidup tinggi, hospital percuma, pelajaran percuma, cukai tinggi tapi gaji pun tinggi. Tapi akhirnya mereka mati di tali gantung, mereka bunuh diri, terlibat dengan dadah, tak boleh nak hidup, stres. Kerana apa? Mereka tak ada spiritual quality. Spiritual. Iaitu hala tuju hidup yang sebenar. Dia ada 3 quality kan. Dia ada intelligence quality, dia ada emotional quality, dia ada spiritual quality. Manusia dipanggil bekerja kerana dia ada IQ, intelligence quality. Tapi untuk naik pangkat tak cukup ada IQ je. Nak naik pangkat dia kena ada emotional quality. Emosi dia kena stabil. Emotional quality. Tetapi nak bahagia dunia akhirat tak cukup ada emotional quality sebab ramai orang yang berjaya dunia tapi akhirnya bunuh diri, ambil dadah, tak boleh nak survive. Nak berjaya dunia akhirat dia mesti ada spiritual quality, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, hubungan dengan Allah ni kena selalu disebut, kena selalu puji Allah Taala, kena syukur nikmat yang sekecil-kecil nikmat. Bina hubungan, sedar diri bahawa kita menumpang nikmat Allah Taala. Zahirkan nilai ibadah pada setiap komponen nikmat yang kita rasai. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aku lumada tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.